Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama bersiaran melalui live Facebook Ustaz Muzakir Turau dan Harfiah Ustaz Muzakir, dan melalui medium ini kita sama-sama berkongsi bagaimana cara anda yang boleh membaca Quran, boleh menyebut lafaz-lafaz Quran, dapat menterjemahkan sesuai dengan langgam Arab, sesuai dengan tata bahasa Arab. Maka sedikit sebanyak kaedah ini boleh membantu anda untuk memahaminya, dan untuk lebih mantap lagi, untuk lebih baik lagi, anda kena bekerja keras, kena perlukan bukan hanya sekadar live, perlu ada talaki yang lebih mantap lagi. Jadi hadirin berbahagia, hari ini 9 Safar 1442 Hijrah, bersamaan dengan 26 September 2020. Saya berada di Surau Al-Akhyar, Taman Pelangi Indah, Ulu Tiram, Johor Bahru Johor. Dan pagi ini saya dengan izin pengurusi Surau Al-Akhyar dan bantuan saudara Faisal Setiausaha, beliau memberi ruang, Masya Allah, dengan penuh selesanya saya berada di sini, diberi ruang sepenuhnya untuk saya gunakan ruang legar, ruang solat di Surau Al-Akhyar ini untuk saya bersiaran. Dan inilah dia rupa Surau Al-Akhyar yang saya difahamkan bahawa surau ini telah mendapat izin untuk surau Jumaat pada minggu ini. Meskipun penduduk sini peratusan Muslim hampir sama banyak, dikhabarkan dalam 45% ke 50% Muslim dan selebihnya non-Muslim. Meskipun begitu, kerjasama ukhuwah daripada mereka. Sebelum ni saya dapati sebahagian daripada ruang lega ni, inilah surau yang asalnya, kemudian ditambah dengan izin daripada Jabatan Agama, dan mereka buat kutipan dana untuk membesarkan hasil daripada sumbangan orang ramai. InsyaAllah, semoga Allah SWT berikan keberkahan kepada penghuni Taman Pelangi Indah yang memakmurkan surau mereka dengan pengisian-pengisian yang bermakna. Dan Alhamdulillah, hari ini saya lagi diberikan kebenaran untuk bersiaran di sini. Semoga ini bukan kali pertama, dan insyaAllah mungkin ada ruangan-ruangan yang lain. Saya kerap berulang alik ke Johor Bahru.
boleh jadi akan datang akan dapat bersiaran lagi. Lebih-lebih lagi saya dapati signal di sini 4G memang sangat jelas. Harapan saya kalau nak buat VC hari ni pun gambar dapat baik. Jadi sebelum tu saya nak tag untuk suruh ni sebentar. Saya minta izin dulu. Sebelum tu saya mohon komen daripada semua. Bagaimana suara saya, gambar, mohon dapat beri komen sekejap. Oh, tak boleh lagi. Tunggu. Sebentar saya nak tag untuk surah Al-Khiyar dulu. Saya share dulu. Mohon share, mohon. Sebentar. Okey. Okey. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sebelum itu saya akan jawab salam kepada semua yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Selatan, Johor Bahru, Batam, Melaka, Negeri Sembilan, orang di Seremban, Kuala Lumpur, Putrajaya, Ipoh, Penang, Perlis, Kedah, Kulim, dan di Selatan Tai, Kroleh, apa khabar semua? Di Kemboja juga, saudara Syari, termasuk di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, di Sabah dan Sarawak, termasuk Brunei. Semoga anda sihat, anda bersedia untuk program hari ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan terjemahkan ayat yang ke-159 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. 159. Dan sekiranya boleh VC, saya akan VC hari ini. Kalau tidak, kita akan bincang kepada tata bahasa. Baik. Alhamdulillah sekarang ada 23. Tengok siapa ada. Okey. Alhamdulillah. Saya tukar kamera. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita mula ayat 159 juzuk kedua.
sambungan bermula daripada surah Al-Baqarah. Kita awal terjemahan kita pada 1 Ramadan tempoh hari sehinggalah hari ini ayat yang ke 159. InsyaAllah diam tak diam, kejam cilik selesai juga kita sehingga ke ayat 159. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita teruskan lagi kerja-kerja kita ini, dapat kita sambung kalau boleh sehingga 30 juzuk nanti insyaAllah. Baik, bersedia untuk ayat yang ke 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Baik. Sebenarnya saya nak visi juga sebelum saya terjemah ni. Saya nak tengok terjemahan dia. Cuba visi dulu. Minggu lepas saya suruh teacher Mahani bersiap sedia. Saya cuba harap teacher Mahani boleh kita visi seorang cukup. Lepas tu saya nak terjemah. Sementara menunggu yang lain masuk, ada baki 15 minit lagi ni sebelum call 8 pagi kita akan visi dulu. Lepas visi baru kita insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Siap, saya tukar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Okey, sekejap saya pakai mikrofon dia. Saya pakai earphone. Baik. Okey, Teacher Mani dah sedia? Okey, silakan. Sebelum nanti dulu saja. Nanti dulu. Nak berkenalan juga. Teacher Mani daripada Tunggal Terengganu kan? Tolong terangkan sikit Teacher Mani tentang apa? Pengenalan diri dan mana yang patut sejarah berkenalan dengan harfiah dan bahasa Arab yang boleh dikongsikan, mungkin boleh memberi motivasi kepada kita yang mendengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mula berminat dengan bahasa Arab ini ketika saya melaksanakan ibadah haji pada tahun 2009. InsyaAllah. Pada masa itu saya bertemu dengan ramai jemaah yang dah berusia, dan apabila saya bertanya dengan mereka, kebanyakan semua jemaah tu kebanyakan mereka tidak faham maksud Al-Fatihah. Jadi saya rasa sangat sesuatu yang sangat menyedihkan. Kemudian setelah itu saya pun mula belajar bahasa Arab dengan cara membeli buku dan belajar sendiri. Kemudian saya rasa sangat susah. 2 tahun lepas saya mengikuti kelas bahasa Arab di masjid seminggu sekali dan saya rasa sangat sukar. Saya boleh faham isim, haraf dan juga fi'il. Mudah pulai dengan apa tu? Sifat mausuf. Yang tu saya ingat, yang tu saya faham. Kemudian saya cuba untuk hafal makna-makna dalam Al-Quran satu persatu perkataan, dan saya tak boleh nak bezakan antara satu perkataan dalam fi'il madi tu saya tak dapat nak relate kataan-kataan tu. Jadi saya hafal satu-satu. Impian saya nak faham Al-Quran, saya nak hafaz Al-Quran. Dan saya rasa kalau saya faham Al-Quran lebih mudah untuk saya hafal. Itu sajalah Ustaz. Alhamdulillah. Betul. Bila kita boleh faham Quran, berarti mudah untuk kita menghafal Quran. Mudah-mudahan cita-cita Teacher Mahani untuk menguasai Quran, makna dan juga hafal Quran, Allah mudahkan dan Allah akan lancarkan segala urusan nanti. Tapi saya dapati
ada slang-slang Terengganu. Orang lain mungkin nak tahu juga. Teacher Mani orang Terengganu ke? Tak dok dengar tadi. Saya ni orang Kedah, Ustaz. Oh, Suami Kedah saya pun orang dengar. Terengganu. Bila sebut Kedah pun dengar bunyi Kedah. Ketika tadi bunyi Terengganu. Ya. InsyaAllah. Berapa lama duduk Terengganu, teacher? Saya duduk Terengganu hampir 25 tahun. Masya Allah, patutlah dah lidah pun bunyi Terengganu. Bunyi nasi dagang. Saya tahu lagi, teacher. Saya ni sebagai soalan akhir saya. Setelah belajar harfiah, walaupun melalui satu hala, apa komen teacher? Melalui sejak 4 bulan yang lepas, Ramadan, Syawal, lepas tu Zulkaidah, Zulhijjah, sekarang masuk Muharram, Muharram atau Safar, masuk 5 bulan lebih. Mohon komen teacher. Ada yang membantu ataupun menyeronokkan ataupun rasa berat? Okey, sebenarnya satu lagi impian saya ialah saya pernah mengerjakan ibadah umrah bulan Ramadan tahun 2018 pada bulan Ramadan. Jadi masa tu imam baca satu juzuk Al-Quran setiap malam. Jadi pada masa tu saya rasa betapa indahnya, betapa nikmatnya solat saya pada masa tu jika saya faham semua ayat-ayat yang imam baca. Jadi pada masa tu hasrat saya makin menebal untuk saya belajar bahasa Arab. Dan apabila saya mengikuti kelas bahasa Arab, saya rasa sangat susah. Saya rasa sangat mencabar dan saya tak boleh nak ikut. Kemudian pada bulan Ramadan tahun ini, pada 6 Ramadan, saya ternampak di wall saya bahasa Arab harfiah ni. Saya pun mulai pada hari itu saya mengikuti setiap hari. Alhamdulillah daripada itu baru saya tahu bahawa bahasa Arab ni sangat mudah. Dan saya boleh faham, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya teacher. Saya pun rasa sebenarnya saya rasa hati tu berkobar rasa untuk terus mengajar sebab meskipun hanya satu hala tapi ada beri manfaat juga kepada orang-orang yang ada di Malaysia tu utamanya lah yang boleh bahasa Melayu dapat merasakan nikmat baca Quran, memahami Quran. Jadi sebagai bukti saya nak test teacher Mahani terjemah hari ni boleh? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Baik. Ayat yang ke-159 sehingga 163. 163. Baik. Cuba boleh sila teacher. Muka surat Quran, muka surat juzuk 2 juzuk 20 ayat muka surat apa? 24. Okey. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Sekejap, teacher Mani. Nanti tunjukkan Quran dulu. Quran ada makna ke tak ada makna? Arab sebenarnya. Ya, Arab sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Itu penting tu bagi saya. Okey, cukup. Sila saja mah. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan akan apa yang telah menurunkan oleh kami daripada beberapa keterangan dan petunjuk daripada sesudah apa yang telah menerangkan oleh kami akan ia bagi manusia di dalam kitab. Orang-orang itu ia melaknat akan mereka oleh Allah dan ia melaknat akan mereka oleh orang-orang yang melaknat.
Bagus. Illa Ayat 1 sini. alladzina Okay, illa teruskan. alladzina ya Ustaz. Ya, teruskan. Bagus. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب وأنا التواب الرحيم. Melainkan orang-orang yang telah bertaubat oleh mereka dan telah membuat kebaikan oleh mereka dan telah menerangkan oleh mereka, orang-orang itu Fa, aku tertinggal. menerima taubat. Faulaika. Maka, tertinggal. Maka orang-orang itu aku menerima taubat atas mereka dan aku adalah yang maha menerima taubat, yang maha pengasih. Bagus. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang itu telah ingkar oleh mereka akan apa yang Ulaika orang-orang itu. Allazina. sesungguhnya orang-orang yang telah Ya. ingkar sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka dan telah mati oleh mereka dan mereka adalah orang-orang yang ingkar. Wow bertemu dhamir. Wow bertemu dhamir. Berubah makna. Bukan dal lagi. Walhal mereka orang-orang yang ingkar, orang-orang itu atas mereka ada laknat Allah dan malaikat-malaikat dan manusia kesemuanya. Bagus. Khalidin fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Berkeadaan orang-orang yang kekal di dalamnya tidak diringankan akan ia atas mereka akan azab. Ala atas, dari mereka. Dari mereka akan azab dan tidak mereka mereka diberi tanggung. Bagus. Wa ilahukum Ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada sama sekali Tuhan yang disembahi melainkan Dia, yaitu yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Masya-Allah, ahsanti. Barakallahu fiik. Tanya, meskipun belajar berapa bulan tapi saya kira tanah yang subur, tanah yang sudah sedia ada dengan baja yang cukup, bila disiram air dia terus tumbuh. Masya-Allah. Maknanya Teacher Hani dah berusaha belajar, cuba menghafal bahasa Arab. Bahan-bahan tu dah ada, maklumat ada. Kena letak atas landasan yang betul, rel yang betul, insya-Allah dia terus tersergam indah terus. Dia bangun terus insya-Allah. Meskipun hanya beberapa bulan, dia akan lebih terus memacu laju. InsyaAllah mudah-mudahan di masa akan datang, jangan mundur, jangan berhenti, teruskan lagi usaha. InsyaAllah kita akan sama-sama bergerak ke depan untuk buat perkongsian. Sekali lagi tahniah pada Teacher Mahani. Saya dah tersedak panggil Teacher Mahani, terus panggil Teacher Mahani. Tak nak panggil Puan Mahani dah tak boleh lagi lah. Okey, tahniah Teacher Mahani. Okey. Okay. Sampaikan salam pada Cik Ibrahim. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita tukar kepada Teacher, boleh turun off kan? Okey. Okey. Alhamdulillah. Cukup saya kira seorang untuk ni. Saya dan dapati gambar pun tak berapa jelas lagi. Ada masalah. Kita sedang mencari apa. Saya dah tukar kepada high HD, high definition ke apa. High dimensi tak tahu tu. Saya dah tukar pun masih lagi ada gangguan. Allahualam. Sedang mencari dan terus mencari sehingga gambar betul-betul clear. Cukup untuk satu orang
punya terjemahan sebagai testimoni kita bahawa bukanlah sesuatu yang sulit sebenarnya. Semua orang boleh. Dan kita telah buat, setiap kali kita visis ya, kita akan beri ruang kepada yang bersedia untuk menterjemah. Alhamdulillah, untuk setengah muka dapat menterjemah, bukan menghafal saja-saja, tapi benar-benar kita dapat menguasai daripada erti yang kita berikan, mewakili isim atau fi'il atau huruf. Fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar. Madhi maklum, madhi majhul, atau mudhari' maklum juga mudhari' majhul. Fi'il mujarrad atau mazid, bagaimana cara mengertinya. Semuanya ada pengaruh tata bahasa. Jadi alhamdulillah, tahniah sekali lagi pada Teacher Mahani. Semoga yang lain pun akan menyusul tak lama lagi pada visi-visi yang akan datang, pada kelas-kelas yang akan datang, dan teruskan kepada ayat ini macam mana terjemahan yang telah Teacher Mahani berikan tadi dan kita bahaskan daripada tata bahasa. Perhatikan ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna. Inna sesungguhnya. Ini huruf taukid. Inna dia menegaskan untuk jumlah ismiyah. Sementara qad huruf tahqiq juga dia menegaskan untuk jumlah fi'liyah. Sekali ada inna berarti jumlah ismiyah tu. Alladzina tu isim. Isim mausul. Bila sebut isim mausul, saya tak akan cerita lain. Saya akan cerita dengan silah mausul. Apa itu silah mausul? Satu ayat, satu jumlah yang menerangkan tentang isim mausul itu sendiri. Sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibh jumlah. Maka yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ini adalah seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi silah mausul kepada allazina. Kenapa jadi panjang ni Ustaz? Memang dia panjang kerana dalam jumlah fi'liyah ni ada dua isim mausul. Maka bila ada dua isim mausul berarti ada dua silah mausul lagi. Dua jumlah tu, maka dia jadi panjang. Maka kita perhatikan silah mausul dia. Bermula dengan fi'il mudhari'. Yaktumuna, mereka menyembunyikan. Kenapa kita kata fi'il mudhari'? Sebab awal ayat ni mula dengan huruf mudhari'. Ya tu huruf mudhari'. Ya huruf mudhari'. Maka kalau ya huruf mudhari', kaf tu fa fi'il, ta ain fi'il, dan mim tu lam fi'il. Habis waw tu apa? Waw tu adalah dhamir yang bersambung, yang kita namakan waw jama'ah atau dhamir rafa' muttasil. Kenapa nama dia rafa'? Sebab dia menjadi fa'il. Semua fa'il mesti rafa'. Semua fa'il mesti rafa'. Maka sebab itu kita ada setengah sikap namakan dia waw tu dhamir rafa' muttasil. Ada setengah i'rab dia kata dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ada juga kaedah untuk terjemah begitu. Cara i'rab begitu. Apapun tak kisah. Yang penting anda faham bahasa Melayu dulu. Bahasa Melayu dia nun tanda rafa' nama dia. InsyaAllah kita akan belajar fi'il tentang i'rab fi'il mudhari' nanti kita akan belajar ni. Nun tanda rafa'. Kadang-kadang ada nun, kadang-kadang tak ada nun. Tetap tak mengubah makna. Tetap kita artikan mereka menyembunyikan. Dan kata ma fi'il madhi mudhari' yaktumu berarti wazan nombor berapa? Wazan nombor 3. Alhamdulillah, semua masing-masing ucapkan tahniah pada Teacher Mahani. Alhamdulillah. Beginilah kita sama-sama saling mendoakan, saling bersemangat, saling bantu-membantu, memberi sokongan kepada kawan-kawan yang lain agar boleh terus ke depan, boleh terus menterjemah. InsyaAllah akan ada yang lain nanti insyaAllah. Saya ulang sekali lagi, yaktumuna adalah fi'il mudhari' daripada wazan yang ketiga, fa'ala yaf'ulu. Fi'il sulasi mujarrad. Ini fi'il 3 huruf. Katama yaktumu fa'ala yaf'ulu wazan dia, okey? Dan bila kita belajar wazan, kita tak boleh tasrif. Yang madhi semuanya. Dan bila kita belajar dhamir, juga kita tak boleh tasrif. Orang yang boleh belajar dhamir, faham dhamir, biasanya automatically dia boleh tasrif 14. Yang 14 tu. Maka sebab itu, topik yang saya ajar dhamir tu panjang masa dia. Panjang masa dia saya ajar dhamir, sehingga secara tak langsung anda dapat menguasai tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari' dan tasrif fi'il amar. Keseluruhannya. Itu sebagai jalan pintas yang saya guna pakai untuk menjimatkan masa. Seterusnya, yaktumuna, mereka menyembunyikan. Ini jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Bila menyembunyikan ini fi'il ni perlukan maf'ul. Menyembunyikan perlukan maf'ul. Menyembunyikan apa? Dia perlu maf'ul. Mana-mana fi'il yang perlukan maf'ul kita namakan fi'il muta'addi. Apa dia? Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi fi'il yang perlukan maf'ul bih. Kalau fi'il tak perlukan maf'ul bih kita namakan fi'il lazim. Fi'il lazim. Sekiranya fi'il tu perlukan objek,
dia perlukan maf'ul bih, kita namakan fi'il muta'addi. Dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, fi'il transitif nama dia. Fi'il transitif. Dia perlukan objek. Kalau tak perlukan objek, dia fi'il dan fa'il saja, kita nama fi'il lazim. Intransitive verb. Fi'il intransitif. Ma, ini maf'ul bih. Pada sistem kita, semua maf'ul bih tambah akan. Akan apa yang? Berarti dalam sistem kita juga, mana-mana kalimah yang menerima tambahan akan, berarti dia isim. Ma, akan apa yang? Ini isim. Isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Cuma saya nak tahu. Tolong komen sekarang. Masing-masing berkomen, tanya pada terjemah ni. Masya Allah. Semua masih ingat, dah berkenalan kita. Walaupun kita tak pernah berjumpa, semua masih berikan tahniah pada terjemah ni. Alhamdulillah. Hajar Roziah Man pun saya belum pernah dengar terjemah ni. Ini semua orang-orang yang akan bakal terjemah ni. Fatimah Osman ni, semua saya akan menanti anda punya giliran ni. Hamidah Zakaria juga pun saya, walaupun orang Kuantan, tapi saya dah lama dah. Lebih 10 tahun saya tak dengar Kak Midah punya terjemahan. Fauziah Suri juga. InsyaAllah, mudah-mudahan akan datang kita akan buat visi seorang saja cukup. Sebagaimana Ramadan dulu, saya buat seorang saja untuk test terjemahan. Tapi itu pelajar-pelajar yang saya dah rekod, saya dah rakam. Ini secara live. Memang salah pun saya akan tegur spontan. Kalau betul, alhamdulillah, tahniah. Baik, seterusnya, ma akan apa yang? Isim mausul. Tolong komen sekejap. Isim mausul ma ni bentuk apa ni? Bentuk khas ke bentuk am? Ma ni. Tolong komen. Isim mausul ada dua bentuk. Satu bentuk khas, satu bentuk am. Ma ni bentuk apa? Dan kalau bentuk khas, bentuk macam mana? Tolong komen sekejap. Lama tak dengar komen. Kita panjang-panjangkan. Isim mausul adalah kata nama penyambung. Dia ada dua bentuk. Satu bentuk khas. Bentuk khas dia ada jenis dan ada bilangan. Bentuk am, dia tak ada jenis, tak ada bilangan. Tapi dia lebih fokus pada berakal atau tidak berakal. Lil akil atau li ghairi akil. Puan Hazrin kata bentuk khas. Bentuk khasnya, ma bentuk khas ke? Ada lain jawapan, dia ada dua, khas atau am. Kalau bentuk khas, allazi yang, allazani, allazaini, dua yang, allazina, orang-orang yang, untuk muzakkar. Allati, yang, untuk muannas, allatani, allataini, dua yang, allati atau allai itu, orang-orang yang, itu untuk am, untuk jamak dia. Itu bentuk khas. Allazi yang ada di muzakkar muannas. Sementara ma dengan man ni dua bentuk am. Bentuk am. Dia lebih fokus kepada lil akil atau li ghairi akil. Untuk berakal ataupun tidak berakal. Ma. Apa yang? Tetap bila kata isim mausul mesti ada silah mausul. Fauziah Suri bentuk khas, bukan. Zaitun Saleh bentuk khas, bukan Kak Tun, bukan. Dia bentuk am. Ma dan man dua bentuk am. Ustaz Tarmizi baru masuk, tak apa. Bentuk am, ya. Dia salah tak apa, salah kat sini saya betulkan. Ma dengan man ni dua bentuk am. Kalau dalam buku Hashim dia kata bentuk mushtarak. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, allai itu bentuk khas. Ataupun kita namakan bentuk nas. Nunsat, nas. Itu dalam buku Hashim bentuk nas. Ada setengah buku yang bentuk khas. Khas am itu lebih mudah bagi saya. Okay? Ya. Mana untuk yang penting oleh kerana isim mausul khas ke am ke, dia mesti ada silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Maka anzalnahu anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ini jumlah fi'lah ni. Seluruh jumlah fi'lah ni menjadi silah mausul kepada ma. Silah mausul kepada ma. Telah menurunkan fi'il madhi oleh kami fa'il. Dhamir muttasil tu, dhamir bersambung dengan fi'il madhi. Min huruf jar, al-bayyinati, beberapa keterangan, ini isim jamak muannas salim. Majrur, dia majrur kerana dimasuki huruf jar.
Maka minal bayyinati kita rangkumkan dia menjadi satu rangkap, satu murakab. Kita murakab jari. Minal bayyinat, daripada beberapa keterangan. Wow, dan huruf ataf. Huruf ataf ni menyambungkan antara al-bayyinat dengan al-huda. Al-bayyinat dengan al-huda. Daripada beberapa keterangan dan daripada petunjuk. Seolah-olah ada wa minal huda. Waw ni dia menyambungkan antara isim dengan isim. Yang ada alif lam dengan alif lam. Okey. Al-bayyinati dengan beberapa keterangan. Ini sahih akhir. Al-huda mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Isim yang ada huruf ilat di hujung. Isim yang ada huruf ilat di hujung ni ada dua jenis. Tolong maklumkan saya, tolong beritahu. Ada dua jenis isim yang ada huruf ilat di hujung. Atau kita namakan isim mu'tal akhir. Tolong spesifikkan. Tolong berikan nama dia. Apakah nama isim mu'tal akhir tersebut? Ustaz, apakah yang dimasukkan dengan berakal dan tidak berakal? Okey. Baik. Yang dimasukkan man digunakan untuk selalu disambungkan kepada isim yang membahaskan tentang yang berakal saja. Contoh man. Baik itu kita artikan man tu orang yang, untuk orang. Ma tu barang yang, untuk apa-apa yang. Apa-apa yang. Dia lebih umum lagi. Ma tu li ghairi akil, bagi yang tidak berakal. Selalu kalau dalam Quran kita perhatikan, kalau berakal dia selalu dikaitkan dengan man. Man fis sama, yang di langit. Yang apa di langit ni? Bagi yang berakal di langit. Lalu cerita tentang malaikat. Kalau ma fil ard, apa-apa di bumi, mana bagi yang tak berakal di bumi. Itu maksud saya. Masya Allah, Sarina. Mangkus, maksur, Masya Allah. Isim maksur, isim mangkus. Al-huda, ya, termasuk dalam kumpulan isim mu'tal akhir. Cuma al-huda ni maksur atau mangkus? Betul. Maksur dan mangkus ini dua jenis isim yang ada huruf ilat di hujung. Sama ada huruf ilat alif atau huruf ilat ya. Masya Allah, bagus semua. Hajar Rokiah Saidin. Azimah Abdullah. Wow, orang Pening, bagus no. Isim maksur, isim mangkus, betul. Farizah Samsudin. Maksur dan isim mangkus, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan isim maksur dan isim mangkus adalah isim yang mu'rab, dia bukan mabni, isim mu'rab. Cuma tanda rafu' dia dengan dhammah muqaddarah nama dia. Tanda nasab dia fathah muqaddarah dan tanda jar dia kasrah muqaddarah. Mangkus, maksus. Bukan maksus pun suri. Pronunciasi dia. Maksur. Bukan maksus Maksur. Maksur dengan mangkus. Betul. Ya. Hajar Zahman. Maksur dengan mangkus. Masalah al-huda ni isim maksur atau isim mangkus? Al-huda ni isim mangkus ke isim maksur? Macam mana kita nak bezakan? Macam mana nak bezakan antara isim maksur dengan isim mangkus? Isim maksus, bukan maksud, mangkus, maksur, mangkus, kemangsus, mangkus, KUS. Okay. Boleh, nanti tulisan tersalah silap tu, okey. Maksur isim yang baris fathah. Maksur, ya, betul. Isim maksur, huruf alif dia. Huruf akhir huruf alif. Dan baris fathah sebelum alif tu, okey. Isim mangkus huruf ya huruf akhir dia. Mangkus huruf Jarokiah isim mangkus huruf alif bukan. Mangkus huruf ya. Umi Farida. Isim mangkus. Bukan mangkus, isim maksur Isim maksur. Al-huda ialah isim maksur. Ingat alif maksurah. Di hujung tu ada alif. Al-huda adalah isim maksur. Al-huda adalah isim maksur. Ada alif. Azimah Abdullah bukan isim kemangkus, isim maksur. Tak apa, Hajar Rokiah. Silap kita boleh betul kat sini. Tapi kalau tak belajar, tak ada seorang pun nak tegur silap. Siapa silap? Di mana silap kita? Isim maksur adalah isim yang ada alif maksur. Ada alif di hujung.
Maksud Hajarul Rahaizat ni lah. Tulis Arab lagi bagus. Si maksur ada alif maksurah tu. Dan sebelum alif tu ada huruf baris fathah. Al-Huda bukan Al-Hudi. Kalau Al-Hudi itu isim mangkus. Kalau huruf ilat ada huruf ya dan sebelum ya tu baris bawah, baris kasrah, maka itu isim mangkus. Ini isim maksur. Isim mangkus dan isim maksur adalah termasuk kumpulan isim yang mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Isim yang ada huruf ilat di akhir lafaz. Tanda i'rab dia, dan isim ini adalah isim yang mu'rab, isim yang boleh berubah baris akhir dia, dan dia terkhusus pada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Dia terkhusus pada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Tanda rafa' dia dhammah muqaddarah, tanda nasab fathah muqaddarah, tanda jar dia kasrah muqaddarah. Dan oleh kerana dia ataf dengan al-bayyinati, hukum dia majrur. Tanda jar dia kasrah muqaddarah alal alif. Okay. Min ba'di ma, daripada huruf jar. Ba'di zaraf. Zaraf termasuk dalam kumpulan isim yang menerangkan tentang masa ataupun tempat. Ba'di sesudah, menunjukkan masa. Min ba'di. Asalnya ba'da zaraf ni. Semua hukum ni mansub. Asalnya ba'da, tapi dia kerana masuk ke huruf min, dia berubah jadi min ba'di. Dan kalau dia jadi mudhaf saja boleh baris berubah baris kasrah. Kalau dia tak jadi mudhaf, dia kekal baris dhammah, min ba'du. Tapi oleh kerana dia berubah bawah baris kasrah ni, ba'di, berarti dia jadi mudhaf. Mana mudhaf dari dia? Ma yang menjadi mudhaf dari dia. Kalau dia tak jadi mudhaf, dia tak akan boleh baris kasrahnya. Meskipun dia masih huruf min. Ni dua huruf, dua zaraf ni. Ba'du dengan qablu ni. Kalau dia jadi mudhaf baru boleh min ba'di, min qabli. Kalau tak jadi mudhaf, dia kekal dengan ba'du, dengan qablu. Meskipun dimasuki huruf jar, min. Tapi sekarang nampak, baris kasrah. Berarti dia mudhaf ni. Min ba'di, berarti dia mudhaf. Mana mudhaf dari dia? Ma. Ma mudhaf dari dia. Min ba'di ma, daripada sesudah apa yang mudhaf dari. Murakab idhafi. Ba'di ma ni murakab idhafi. Mudhaf dari. Dan kita tahu, ma ni isim mausul. Bila terjemah ma apa yang. Kalau ma tidak ni huruf. Ma apakah isim istifham? Ma apa juga isim syarat? Jadi ma terjemahan tu betul. Nampak ma tidak je. Bukan semua ma tidak. Ada ketika ma apakah? Ada ketika ma apa jua? Ada ketika ma apa yang? Kesemua tu kita kena buat analisa sikit. Macam mana kita nak membezakan? Yang saya baru tunjukkan ma tidak awal ayat. Ma apakah bi awal jumlah. Apa nak membezakan apakah dengan ma tidak? Ma apakah? Dia tak ada tanda dekat tengah-tengah. Ma kalau ma tidak ada illa ke? Kadang-kadang ada hatta. Kadang-kadang ada lakinna. Kadang-kadang ada walakin. Kadang-kadang ada huruf jar min atau bi. Itu ma tidak. Kalau ma apakah dia tak ada tanda. Dan ma apakah isim? Ma tidak huruf. Kalau ma apa yang isim? Isim apa? Isim mausul. Bila isim mausul dia mesti ada silah mausul. Tengok silah mausul. Bayyannahu linnasi fil kitab. Inilah silah mausul dia. Inilah silah mausul jumlah fi'il dia. Telah menerangkan fi'il madhi oleh kami fa'il hu akan dia maf'ulun bih. Pendek. Tapi dah hakik sempurna telah menerangkan fi'il madhi bayanun. Dan ada tasydid kepada ain fi'il dia. Bayanun ada dua ya. Satu ya asal, satu ya tambahan. Berarti fi'il 4 huruf. 4 huruf ada 3 wazan. Wazan pertama af'ala yuf'ilu if'alan. Wazan kedua fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Dan wazan yang ketiga fa'ala yufa'ilu fi'alan. Fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alatan. Jadi wazan nombor 1. Wazan pertama ke atau wazan kedua ke atau wazan ketiga? Sudah pasti wazan yang kedua. Wazan bayyana yubayyinu tabyinan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu dia. Wazan dia. Telah menerangkan fi'il madhi oleh kami fa'il akan dia maf'ulun bi linnasi bagi manusia murakab jari. Fil kitab murakab jari dalam kitab. Bagus, selesai. Baru menceritakan tentang isim inna. Baru selesai tentang isim inna. Baru selesaikan tentang al-lazina yang pertama tadi. Baru sempurna tentang al-lazi. Ni al-lazi, innal lazina. Bu cerita al-lazina tu.
Sesungguhnya orang yang macam mana? Yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, menyembunyikan wahyu yang Allah turunkan, minat daripada keterangan dan petunjuk, min ba'di ma, setelah apa yang telah menerangkan oleh kami akan dia bagi manusia dalam kitab. Cerita tentang allazina. Khabar dia belum ada. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Seluruh ini jadi khabar bagi isim inna. Khabar bentuk jumlah ismiyah. Khabar untuk jumlah ismiyah. Ulaika orang-orang itu. Allazina orang-orang yang. Apa beza allazina dengan ulaika? Bunyi tak sama, mesti makna tak sama. Memang tak sama. Tapi kenapa sebut orang-orang yang? Itu sebab saya nak cari jalan mudah nak menunjukkan jamaknya. Dulu allazina segala yang. Ulaika orang-orang itu. Beza betul dulu. Zaman kami mula-mula belajar dulu. Ustaz Muzakir ni buat bid'ah pula. Sudah buat satu perubahan. Bahawa allazina ditukar kepada orang-orang yang. Sebab banyak-banyak. Sebab allazina memang untuk orang. Bukan untuk barang. Untuk lil akil. Jadi memang akhirnya memang kita kena tukar juga. Allazina. Jadi saya untuk jalan pintas saya terus tukar awal-awal. Allazina orang-orang yang, ulaika orang-orang juga, tapi itu makna asal. Orang-orang tu tambahan kerana nak menunjukkan di isim satu, kedua nak menunjukkan di jamak. Ulaika orang-orang itu. Mana asal itu? Yal'anu. Ini baru mubtada ni. Jumlah isim ni. Ulaika mubtada. Khabar dia mana? Khabar dia jumlah fi'liyah. Yal'anuhumullah. Itu jumlah fi'liyah. Yal'anuhumullah. Ini jumlah fi'liyah dia. Saya warnakan. Ini mubtada. Saya warnakan merah. Huruf dia. Ini khabar bentuk jumlah ismiyah. Khabar bentuk jumlah fi'liyah. Saya warnakan kuning. Yal'anu, ia melaknat. Ia mengutuk. Fi'al mudhari'. Ya huruf mudhari'. La, lam fa fi'al. Ain fi'al dan nun lam fi'al. La'ana yal'anu. La'ana yal'anu. Wazan nombor 1. Fa'ala yaf'alu. Saya baca komen cepat Kamal. Ustaz, tiap ada huruf elat itu adakah dia isim maksur? Soalan daripada Hajah Kamariah Dolah Kanan. Adakah setiap fi'il yang isim yang ada huruf elat itu isim maksur? Kalau huruf elat itu letak di hujung, di akhir dia ada huruf elat, dan pastikan huruf elat dia huruf alif, itu isim maksur. Huruf elat dia huruf alif maksurah. Walaupun tulis ya tak dititik, tapi ada alif maksurah atas dia. Dan sebelum ya tu, huruf sebelum ya tu huruf berbaris fathah. Al-huda, dal baris fathah tu. Al-adna, adna. Huruf alif, ad-dunya, baris alif. Huruf sebelum huruf akhir huruf alif. Huruf akhir huruf alif dan sebelum alif tu baris fathah. Mesti kena baris fathah. Itu isim maksur. Kalau huruf elat di tengah-tengah tak boleh. Huruf elat di pangkal tak boleh. Hanya huruf elat di hujung lafaz saja. Itu isim maksur. Dan pastikan huruf akhir dia huruf alif. Meskipun huruf ya dia tulis ya, tapi dibaca alif. Sementara isim mangkus, huruf akhir dia huruf ya. Ya juga. Tapi sebelum ya tu baris kasrah. Kalau dalam kitab Arab biasanya ya tu ada titik. Kitab Arab tak ada baris. Nak membezakan isim maksur dengan isim mangkus, ya tu ada titik ke tak ada titik? Kalau ya tu ada titik, itu isim mangkus. Kalau ya tak ada titik, isim maksur. Dalam Quran, mangkus atau maksur, ya sama-sama tak ada titik. Itu beza dalam Quran. Cuma beza dia ada, atas ya tu ada alif maksurah. Atas ya yang tak ada titik tu ada alif maksurah. Itu isim maksur tu. Kalau tak ada alif maksurah, isim mangkus. Lebih jelas lagi, sebelum ya tu, baris bawah tu baris fathah. Kalau baris fathah, isim maksur. Kalau sebelum ya tu baris bawah, isim mangkus. Ada 2-3 angle yang kita boleh buat penilaian. Alhamdulillah. Saya sempat baca komen, saya baca. Kalau tak, saya terus ya. Haji Azimah kata, dulu segala yang, betul. Nasihat Ustaz Hashim, memang kita awal dulu segala yang. Tapi bila dah masuk juzuk 2, juzuk 3, kena tukar pada orang-orang yang. Saya masalah bila saya dah mengajar dah, lama dah mengajar. Nak suruh tukar kepada orang-orang yang dah tak nak tukar lagi. Mereka dah sebati dah. Mereka tak nak tukar. Jadi saya nak mudahkan kerja saya terus tukar awal-awal. Saya tukarkan awal-awal allazina kepada orang-orang yang.
Daripada segala yang tukar kepada orang-orang yang. Okay. 8:20. Ulaika yal'anuhumullah, orang-orang itu ia melaknat akan mereka oleh Allah fa'il. Allahu fa'il. Fa'il zahir. Nah, kalau banyakkan domir yang menjadi fa'il, kalau tak ada domir yang menjadi fa'il dan domir tersebut domir mustatir jawazan, biasa akan ada fa'il zahir lah tu. Nota daripada Haji Azaria Azman. Okay. Isim yang ada huruf ilat terbagi kepada dua bentuk. Betul, tambahkan sikit. Isim yang ada huruf ilat di akhir lafaz. Haji Azaria, betulkan sikit. Boleh copy paste. Isim yang ada huruf ilat di akhir lafaz. Bukan di tengah-tengah, bukan hujung. Ada dua bentuk. Pertama, isim maksur yang ada huruf alif. Sebelumnya berbaris fathah, betul. Dan satu lagi, isim mangkus yang ada huruf ya. Sebelumnya baris kasrah, betul. Cuma baiki sikit huruf ilat di akhir lafaz. Haji Azhar ya, tolong betulkan. Supaya nanti tak tersilap akan datang. Yal'anu, ia mengutuk fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' itu ada dhamir mustatir jawazan. Berarti ada fa'il zahir tu. Dan fa'il semuanya marfu'. Apa itu marfu'? Satu hukum i'rab yang antara tanda marfu' baris dhammah. Baris akhir baris dhammah. Yang zahirah. Kalau yang sahih akhir. Kalau yang mu'tal akhir, dhammah muqaddarah. Kalau yang mu'tal akhir, dhammah muqaddarah. Yang sahih akhir, dhammah zahirah. Ini terkhusus pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Kalau dhammah muqaddarah, terkhusus pada isim maksur dan isim mangkus sahaja. Maka Allah itu adalah fa'il dia. Allah itu adalah fa'il. Bagus, Haji Azhariah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang anda catat itu menjadi saksi di akhir akhirat nanti bahawa ini sebagai bukti bahawa anda pernah belajar dengan saya dan sekiranya anda berada di syurga, sila cari saya. Mudah-mudahan kita akan sama berkumpul. Semua yang ada di dalam majlis kita sekarang ini, yang sedang belajar dengan saya sekarang ini, secara live ataupun selepas ini, yang mudah-mudahan kita sama-sama berkumpul di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anu, dan ia mengutuk fi'il mudhari' lagi. Waw ni huruf ataf. Dia menyambungkan antara fi'il mudhari' dengan fi'il mudhari'. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah stoplah sampai situ tadi. Ia mengutuk akan mereka oleh Allah. Stop. Wa yal'anuhumul la'inun. Nah, ini jumlah fi'liyah yang kedua. Dan ia mengutuk. Ia melaknat. Fi'il mudhari' maklum. Ada ia. Dhamir mustatir jawazan. Biasa ada fa'il zahir. Hum, dhamir, akan mereka. Maf'ulun bih. Amin. Hum, maf'ulun bih. Mana fa'il dia? Fa'il mesti marfu'. Semua fa'il mesti marfu'. Tanda rafu' ada 3. Ada tanda rafu' dengan dhammah. Ini khusus pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ada rafu' dengan huruf alif. Ini khusus pada isim musanna. Dan ada yang rafu' dengan huruf wow. Masya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semua bagi respon bagus. Saya pun sebenarnya agak tersentuh bila cerita tentang syurga. Masing-masing mengharapkan syurga Allah. Semuanya menanti, mencari-cari usaha. Usaha kita ini semua usaha untuk menggapai syurga Allah SWT. Tapi sejauh mana kekuatan kita, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang akan menilai usaha kita. Semoga Allah masukkan kita ke syurga-nya nanti insyaAllah. Kadang-kadang kita tak tahu. Yang kita buat banyak, kita tak tahu amal Allah terima atau tidak. Kadang-kadang dia gugur kerana dia tak menepati sunnah. Kadang-kadang dia dihapuskan kerana ada syirik, ada riak, ada syirik asghar atau syirik akbar. Na'udzubillah, Allah musta'an. Kita doa kepada Allah. Semoga kita dijauhkan daripada segala kesyirikan. Tadi sahabat tadi daripada surah Tuman Akhir, dia ucapkan tahniah kepada saya kerana anda berbuat sesuatu yang baik. Tapi jaga niat, dia kata. Jaga niat. Akhir zaman ini niat kita boleh berubah.
niat kita boleh berubah dengan kadang-kadang untuk mencari populariti, kadang-kadang kita untuk cari sesuatu yang bukan kerana Allah. Dia akan berubah, maka gugur segala amal-amal kita. Jadi saya sangat tersentuh daripada nasihat jemaah surau tadi. Dia nasihatkan saya supaya jaga niat anda. Jadi semoga sama-sama kita jaga niat, pelihara niat kita, dan kalau kita tersasar, kita perbaiki semula. Dan inilah nasihat yang kami terima daripada guru kami, Ustaz Hashim rahimahullah. Setiap kali masuk kelas, dia akan beritahu kami, perbaharui niat, segarkan semula niat kita, supaya kita berada atas landasan. Dia akan ceritakan tentang cerita-cerita yang memotivasikan kita terus bersemangat. Walaupun dalam kelas ketika itu tak ramai yang pandai. Saya orang baru masuk belajar. Saya ingat ketika saya baru belajar, saya bercampur dengan kelas dewasa. Saya tak tahu apa pun. Tapi saya tangkap apa yang dia ajar. Maksud saya, apa yang dia ajarkan saya perhatikan. Setiap kali dia mengajar, mesti dia bagi motivasi pada kami. Dia beri semangat pada kami. Itu sebagai kuasa gergasi yang perlu dihidupkan. Kuasa yang perlu diberikan tambah nilai. Supaya kita akan bergerak dan terus bergerak. Kalau ada kenderaan tapi tak hidupkan enjinnya, mana mungkin kita akan boleh bergerak. Kena hidupkan enjin. Kalau hidupkan enjin saja tak masuk gear, tak akan bergerak juga. Kena masuk gear. Dah masuk gear, minyak tak nak tekan, tak bergerak juga. Kalau auto okey lah, mungkin dia boleh jalan sendiri, tapi berapa lama boleh tahan. Kena tekan minyak juga. Kena ikut kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Baik hadirin berbahagia, kita selesaikan ayat 159. Wa yal'anu, dan ia mengutuk, fi'il mudhari' maklum. Berarti dalam fi'il mudhari' itu ada dhamir mustatir jawazan. Ia mengutuk. Ada dhamir mustatir jawazan, biasa akan disertakan dengan fa'il. Tersentak saya baca Puan Azariah. Ya, betul. Sentiasa perbaharui niat kerana Allah SWT. Betul. Kalau tidak nanti, kita bimbang nanti, amal kita tidak ada yang tersisa. Semuanya digugur. Itu dalam kitab Quran kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Surah Muhammad ayat 3. Wala tubtilu a'malakum. Taat limu akan Allah war rasul wa ati'ur rasul, dan taat limu akan rasul. Wala tubtilu, dan jangan kamu batalkan a'malakum, akan amal-amal kamu. Kenapa batal? Bila tak ikut Allah, tak ikut Rasul. Bila tak ikut Allah, tak ikut Rasul. Dari sudut niat, tak ikhlas. Acara amal, tak ikut sunnah. Semua tu mempengaruhi. Boleh membatalkan amal-amal kita. Jadi hadirin berbahagia, teruskan sikit lagi, saya habiskan. Wala tubtilu wa yal'anuhumul la'inun, dan ia mengutuk hum akan mereka al-la'inuna, oleh orang-orang yang melaknat. Ini fa'il zahir. Tak ada pun bari dhamma. Tak ada pun bari dhamma. Nun tu bari dhamma. Nun bukan di hujung, nun kat tengah-tengah. La'inun yang kita ambil kira di hujung lafaz. Allahu hujung lafaz bari dhamma. La'inuna huruf nun. Nun pula bari atas. Kenapa tak ada? Tanda rafa' bagi fa'il ada 3 saja. Iaitu huruf bari dhammah, huruf alif dan huruf waw. Al-la'inun dengan huruf waw tu tanda. Waw tu adalah pengganti baris dhammah. Kenapa pula dengan huruf waw? Kenapa tak nak baris dhammah? Untuk baris dhammah hanya berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja. Sementara huruf waw hanya berlaku pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah saja. Sementara al-la'inun adalah jamak muzakkar salim. Maka macam mana cara terjemah jamak muzakkar salim? Orang-orang yang melaknat. Kenapa tambah oleh? Sebab fa'il mesti tambah oleh. Semua tu kita ada kaitan dengan tata bahasa Arab. Dan ia mengutuk akan mereka oleh orang-orang yang melaknat. Orang-orang yang mengutuk. Ayat 159. Boleh setakat ni? Ada soalan? Ayat 159. Perlu saya pindah ke ayat satu lagi? 160. Boleh faham? Tolong komen sekarang. Ayat 159 jelas? Ada soalan? Saya nak berpindah kepada ayat yang ke 160. Tolong komen.
kepada yang al-la'inun fa'il, waw jamaah. Waw, jamak muzakkar salim. Waw adalah tanda bagi jamak, tanda rafa' bagi jamak muzakkar salim. Bagus, Kak Tun. Saya Tun Muhammad Saleh. Alhamdulillah. Tahniah. Kak Tun adalah antara pelajar lama sejak 2000, belajar dengan saya, kemudian berpindah ke Seremban. Jamak muzakkar salim marfu' dengan waw. Masya-Allah, betul. Hajar Salma. Salma Sarmini. Assalamualaikum. Baik. Rasanya okey, jelas ayat yang ke-159. Sekarang saya nak lanjutkan kepada ayat 160. Illa, melainkan, huruf istisna, huruf kecuali. Alladzina, orang-orang yang ada kelas lain. Masya-Allah. InsyaAllah. Silakan. Syana. Kelas bahasa Arab ke kelas apa? Atau kelas akademik? InsyaAllah jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Hajar Ruqyah. Mudah-mudahan anda faham lagi. Saya teruskan lagi. Illa alladzina, kecuali orang-orang yang isim mausul lagi. Tak sempurna isim mausul tanpa silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah. Maka tabu itulah satu jumlah lah. Mana khabarnya? Oh, Ustaz Tarmizi tanya khabar dia. Okey, saya tanya. Saya undur sebentar. Ustaz Tarmizi tanya khabar. Khabar adalah ni. Ulaika yal'anuhumullah. Ini. Ulaika yal'anuhumullah. Ini semua adalah khabar bentuk jumlah ismiyah. Khabar bagi allazina tadi. Khabar bagi isim inna. Khabar isim inna ni allazina ni. Allazina tu isim inna. Yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ini silah mausul pada allazina. Baru isim inna. Ulaika mubtada, yal'anuhumullah tu khabar bagi mubtada. Mubtada khabar ni satu jumlah ismiyah. Seluruh jumlah ismiyah menjadi khabar bagi allazina ni. Khabar inna. Seluruh jumlah ismiyah ni menjadi khabar inna. Khabar inna dalam bentuk jumlah ismiyah. Wa yal'anuhumul la'inun ni ataf kepada khabar bagi mubtada ulaika ni. Yal'anuhumul la'inun ini khabar bagi mubtada. Waw ni ataf pada khabar, ataf pada khabar mubtada. Saya harap Ustaz Tarmizi faham Alhamdulillah. Fatimah Osman, okey. Kelas makin interesting. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beri manfaat. Teruskan lagi. Illa alladzina, kecuali orang-orang yang isim mausul. Maka silah mausul mesti dibentuk jumlah. Tabu itulah satu jumlah. Pendek je Ustaz. Memang pendek. Ada fi'il dan fa'il dah cukup. Dah kira satu jumlah. Tabu telah bertaubat. Itu fi'il madhi, maklum. Oleh mereka itu fa'il. Telah bertaubat oleh mereka. Satu jumlah fi'il dia. Ada fi'il dan fa'il dah cukup. Wow, huruf ataf. Wow, huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah dengan jumlah. Wa aslahu, dan telah membuat pembaikan oleh mereka. Telah membuat perbaikan oleh mereka. Telah reform oleh mereka. Satu jumlah fi'il dia. Aslahu, ada fi'il dan ada fa'il, waw jamaah. Waw lagi, huruf ataf. Waw huruf ataf. Bayyanu, telah menerangkan fi'il madhi oleh mereka, fa'il. Ataf untuk jumlah fi'il dia lagi. Wa tabu, wa aslahu, wa bayyanu. Ini ciri-ciri orang bertaubat ni. Syarat-syarat untuk orang bertaubat. Taubat illa tabu wa aslahu, kena buat pendamaian, buat perbaikan. Wa bayyanu, dan kena buat penjelasan. Kalau tidak, tak akan diterima taubat. Kena buat istihar. Kena buat press conference kalau perlu. Kalau ada taubat tak perlu buat press conference. Cukup terangkan saja.
Wa bayanu dan telah menerangkan ini. Faulaika maka orang-orang itu mubtada. Ulaika orang-orang itu mubtada. Atubu alaihim ini jumlah fi'liyah ni atubu alaihim ni aku terima taubat atas mereka, ini jumlah fi'liyah ni menjadi khabar bagi mubtada ulaika. Atubu aku terima taubat. Aku itu adalah fa'il dia. Mana fa'il dia? Fa'il dia dhamir mustatir wujuban. Aku tu adalah dhamir mustatir wujuban. Kenapa wujuban? Kerana dhamir itulah yang menjadi fa'il, tak ada fa'il lain lagi, tak ada fa'il zahir yang menjadi fa'il. Dhamir itulah yang menjadi fa'il. Meskipun dia mustatir, nama dia dhamir mustatir wujuban. Takdiru ana. Alaihim atas mereka. Ala huruf jar, him mereka. Majrur. Alaihim atas mereka murakab jari. Atubu alaihim satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, fa'il dan murakab jari, satu jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi khabar bagi mubtada ulaika. Full stop. Wow, huruf ataf. Huruf ataf menyambungkan antara jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah. Wa ana dan wal hal aku. Wow. Bukan wow ataf ni, wow. Wow haliyah Wow haliyah. Wow haliyah. Apa itu wow haliyah? Wow yang menerangkan hal. Hal dalam bentuk jumlah. Ada hal bentuk mufrad, ada hal bentuk jumlah. Kalau wow haliyah, kalau jumlah bentuk wow haliyah bentuk apa? Kalau hal bentuk jumlah ismiyah diiringkan dengan wow haliyah. Kalau jumlah hal dalam bentuk jumlah fi'liyah biasanya akan diterangkan dalam bentuk bersebelahan dengan isim ma'rifah. InsyaAllah itu kita akan bincang kemudian. Wa ana da wal hal aku ana mubtada at-tawwabu adalah yang maha menerima taubat. Ar-Rahim yang maha pengasih. Ini khabar tsani. Khabar tsani. Ar-Rahim adalah khabar tsani. Ar-Rahim adalah khabar tsani. Dan aku, walhal aku adalah yang maha menerima taubat, yang maha pengasih. At-Tawwabu khabar bagi mubtada, ana Ar-Rahim khabar tsani. Khabar tsani, khabar yang kedua. Ayat 160, rasanya jelas? Walhal. Tolong komen, jelas? Perlu saya pindah pada ayat 161? Jam sudah menunjukkan 8.38. Jam 9 saya kena berhenti kerana saya nak masak. Ini ada majlis pertunangan anak saudara saya. Okey. Okey. Saya teruskan ayat 161. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang hampir serupa macam ayat pertama tadi. Ayat 159, sesungguhnya orang-orang yang kafaru telah ingkar oleh mereka, wa matu dan telah mati oleh mereka. Dua jumlah fi'liyah ni dia merujuk kepada isim mausul allazina. Ini silah mausul kafaru. Silah mausul kepada allazina. Wa matu matua huruf ataf kepada jumlah fi'liyah tadi. Mati dan mati dalam keadaan kafir. Wahum kufar, wahum waw haliyah. Waw bertemu dhamir. Waw haliyah. Dhamir itu mubtada. Mubtada. Hum adalah mubtada. Kufarun ni khabar. Jumlah ismiyah ini menerangkan hal keadaan allazina tadi. Hal keadaan pada fa'il tu. Mereka, telah ingkar mereka. Mereka yang mati pula mati dalam keadaan kafir. Tak nampak rupanya. Mohon komen. Saya punya handphone yang satu lagi gambar tak clear.
Gambar pecah-pecah. Anda punya gambar macam mana? Clear tak? Rasanya bila buat VC, gambar daripada clear jadi tak clear. Maka saya rasa buat VC buat last nanti. Lain kali kalau nak buat VC, kena buat akhir sekali. Gambar terus pecah. InsyaAllah boleh Ustaz. Gambar okey Boleh nampak semua gambar? Clear, Yati Harun clear. Suara okey, gambar pecah. Ada setengah telefon pecah. Profesor punya okey clear. Azimah Abdullah pecah-pecah. Saya handphone yang satu lagi pun pecah-pecah juga. Sembilan okey clear. Gambar clear katanya. Jelas, Masya Allah. Saya rasa mungkin telefon yang nak kena baiki. Bagi yang gambar pecah-pecah, telefon tu kena upgrade. Mungkin bukan zaman dia ni. Telefon saya yang satu lagi ni memang dah 3 tahun dah ni. Dah tinggal dah. Alhamdulillah jelas Salman Salmi tak jelas. Okey, untuk insya-Allah akan datang untuk VC saya akan buat sesi akhir ni. Tak mau ganggu. Kerana ni punya pecah, tak nampak apa-apa. Allah. Dengar suara je Ustaz. Kami tak nampak langsung. Tak dapat dengar suara Ustaz. Tak apa dapat dengar suara. Okey. Okey. Semua kita akan cuba perbaiki akan datang. Okey, dengar suara saya. Tak apa yang dengar suara, dengarlah. Tak dengar suara. Cuba keluar, masuk semula. Okey. Gambar pecah-pecah. Okey, tak apalah. Tengok akhir sikit lagi. Saya habiskan sikit air lagi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir oleh mereka dan telah mati oleh mereka, wa hum kuffar, wahai mereka adalah orang kafir. Mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang-orang itu atas mereka ada kutukan Allah. Ada laknat Allah. Yang lupa tambah ada. Ulaika ni mubtada, alaihim la'natullah ni jumlah ismiyah. Alaihim la'natullahi jumlah ismiyah ni. Jumlah ismiyah yang bermula dengan murakab jari, alaihim, atas mereka. Bila jumlah ismiyah bermula dengan murakab jari, berarti ada mubtada muakhar. Laknat itu mubtada muakhar. Tambah ada pada terjemahan. Ada kutukan Allah. Wow, huruf ataf. Dia menyambungkan antara mudhaf ilaih dengan mudhaf ilaih. Ada kutukan Allah dan ada kutukan malaikat dan ada kutukan manusia ajmain kesemuanya. Soalan macam itulah. Tapi tak perlu tambah. Ada banyak kali. Sekali cukuplah. Atas mereka ada kutukan Allah dan kutukan para malaikat dan kutukan manusia ajmain kesemuanya. Dia mudhaf. Kenapa? Al-malaikati pada kasrah. Kerana dia ataf, ma'tuf kepada Allahi, majrur. Allahi majrur sebab mudhaf ilaih. Dia mudhaf kenapa? Kenapa? Kerana laknatu mudhaf. Kutukan Allah dan kutukan para malaikat dan kutukan manusia ajmain kesemuanya. Kesemuanya. InsyaAllah. Saya ni sebenarnya sambil baca, sambil mengajar, saya tengok juga komen ni kan. Bila handphone dekat sini nampak komen lah. Kalau dekat rumah handphone komen tak nampak, saya laju je. Okey, saya kira ayat 161 jelas. Ayat 162. Ayat 162. Khalidina fiha, satu jumlah. Berkeadaan. Ini di sambungan ni sebenarnya. Sambungan pada ayat sebelum ni. Jumlah ismiyah ni. Berkeadaan orang-orang yang kekal di dalamnya. Menceritakan tentang orang yang mendapat kutukan Allah dan kutukan malaikat
kutukan manusia semuanya berkeadaan orang kekal di dalamnya, dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab. Jumlah baru. La yukhaffafu anhumul azab. Satu jumlah. Fi'liyah. Tidak. Ia diringankan. Fi'il mudhari' majhul. Tidak ia diringankan. Kuantan tak ada. Tak apalah Kak Midah. Buat macam mana. Nanti akan datang saya tak buat visi awal. Saya buat visi last ni. Sesi akhir ni. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak ia diringankan dari mereka. Ia diringankan. Fi'il mudhari' majhul. Tambahan imbuhan di itu penting. Tidak ia diringankan dari mereka. Dari mereka. Murakab jari. Al-azabu akan siksa. Kenapa al-azabu pada dhammah Ustaz tambah oleh? Kan selalu tambah oleh. Itu kalau fi'il diawali dengan fi'il mudhari' atau fi'il madhi maklum. Dia jadi fa'il. Ini diawali oleh fi'il mudhari' majhul. Kalau fi'il majhul tak ada tambahan oleh. Kena tambahan akan saja. Dan al-azabu kita tak namakan dia fa'il. Kita namakan dia naibul fa'il. Naib fa'il. Tidak ia diringankan dari mereka akan azab. Ia di situ merujuk pada azab. Naibul fa'il. Ya. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Walahum yunsarun. Dan tidak mereka yunzaruna. Bukan yunsarun yunzarun. Kalau yunsarun mereka ditolong. Yunzarun mereka diberi tempo. Mereka ditangguhkan. Yunzaruna. Fi'il mudhari' majhul. Yukhaffafu fi'il mudhari' majhul. Apa tanda majhul? Apa tanda fi'il mudhari' majhul? Tolong komen sekarang. Apakah tanda bagi fi'il mudhari' majhul? Tanda bagi fi'il mudhari' majhul. Tolong komen sekarang juga. Ada berbaki lagi. Satu ayat lagi kita nak habiskan. Satu ayat lagi ni. Tanda fi'il mudhari' majhul. Tolong tulis. Nanti bagi peringatan pada yang lain. Akan datang saya tanya lagi. Dah nampak? Siapa yang tulis dia akan ingat nanti insya-Allah. Fi'il majhul akan naib fa'il ya. Ya pada dhammah. Oh, terpakai laptop clear. Dhammah. Dhammah fathah. Macam mana dhammah kat mana fathah kat mana? Maimunah Abdullah. Ustaz Tarmizi dhammah dan fathah tak jelas ni. Kat mana fathah dia, kat mana dhammah dia. Penjelasan kena lagi. Huruf pangkal baris dhammah dan ain fi'il baris fathah. Ini betul. Betul Puan Yati. Tahniah Puan Yati. Huruf pangkal, huruf pertama boleh. Huruf yang awal dhammah dan fathah pada ain fi'il. Dhammah dan fathah pada ain fi'il ada dhammah ada fathah. Pada ain fi'il ada dhammah ada fathah. Dua maksud ni, dhammah dan di awal ain fi'il fathah. Dhammah di awal kalimah. Okey. Okey, saya berikan istilah dia punya definisi dia. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Dhamma maksudnya didommahkan awaluhu pada awalnya. Tak kira huruf mudhari' ke apa huruf yang pertama tu didommahkan. Ya. Betul Rosita. Huruf pertama baris dhammah, ain fi'il baris kasrah, ain fi'il baris fathah. Azrin betul dhammah huruf mudhari' baris dhammah dan ain fi'il baris fathah. Dhammah di fathah pada ain fi'il. Tengah fathah, ya. Dhammah di awal kalimah. Dhamma awalhu di dhamma fi'il madhi majhul telah didommahkan akan awalnya, wa futiha dan telah difathahkan ma akan apa yang qabla akhir. Qabla akhir itu maksudnya sebelum lam fi'il ain fi'il tu. Saya gunakan istilah pada ain fi'il baris fathah wa futiha ma qabla akhir. Depan dhammah.
Dhammah di awal kalimah. Okey, baik. Betul-betul semua. Alhamdulillah. Dan pada terjemahan jangan lupa tambahan akan pada naibul fa'il. Naibul fa'il semacam fa'il juga. Marfu' hukumnya. Hukum marfu'. Tanda rafu' boleh pada dhammah, boleh huruf waw, boleh huruf alif. Bergantung pada jenis isim. Kalau dhammah, dhammah zahirah ke dhammah muqaddarah? Dhammah zahirah berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Kalau dhammah muqaddarah hanya sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir sahaja. Wa futiha ma qabla akhir. Ustazah Isa muda. Dhamma awwaluhu wa futiha ma mim alif ma isim mausul. Jarakkan futiha tu fi'il madhi. Jarakkan Ustazah Isa. Ma tu kena jarak mim alif ma. Bukan futiha ma tu. Wa futiha fi'il madhi telah difathahkan ya. Ma space mim alif ma akan apa yang. Ustazah Aisyah tolong betulkan sikit lagi kali. Dumma, betul tu, dumma awwaluhu, betul. Wa futiha, betul. Ma tu jarakkan. Ma mim alif ma akan apa yang qabla akhir. Qabla akhir. Okey. Terima kasih Ustazah Aisyah muda. Dan yang terakhir sekali ayat 163 wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kamu, Tuhan yang diibadahi yang sebenar-benarnya, ilahu wahid adalah, jangan lupa tambah adalah, wa ilahukum ilahu wahid. Satu jumlah ismiah ni. Ilahu mubtada, kum tu mudhaf ilaih. Ini mubtada, kum mudhaf ilaih. Jadi mubtada, ilahun ni khabar bagi mubtada. Ilahun tu khabar bagi mubtada. Tambah adalah pada khabar. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Dhamma awalu wa kusira. Wa kusira fi'il madhi majhul. Ustaz Tamizi untuk fi'il madhi majhul, ya, wa kusira ma qabla akhir, betul. Silap taib. Wa futiha ma qabla akhir. Ya, betul lah Ustazah. Alhamdulillah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan. Ilahun itu khabar. Wahid adalah sifat bagi ilahun. Tuhan yang esa. Tuhan yang satu. Yang tambah. Sifat tambah yang. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Tidak. Tiada sama sekali. La nafi li jinsi. Tiada sama sekali. Ilah. Apa itulah nafi li jinsi? La yang masuk pada jumlah ismiah. Apa yang saya siap tadi tu? Betul. Okey. Wa ilahukum ilah dan la nafi li jinsi dia hanya masuk pada jumlah ismiah yang isim tersebut nakirah. Dia tak ada alif lam. Dia nakirah. Kalau ada alif lam makrifah. Tak ada alif lam nakirah. Tiada sama sekali ilah. Apa itu ilah? Tuhan yang diibadahi. Yang sebenar-benarnya. Illa melainkan huruf istisna. Huwa dia. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Siapa dia tu? Iaitu Ar-Rahman badal Ar-Rahim. Yang maha pemurah, yang maha pengasih. 163. Allahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Semoga perkongsian ini perkongsian yang diterima sebagai ibadah. Semoga perkongsian ini perkongsian yang penuh dengan keberkahan. Allah SWT nilai kita, nilai ibadah kita, sambut doa kita, perkirakan semua yang kita kongsikan ini sebagai satu yang bermanfaat, yang dikira sebagai ibadah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jam sudah menunjukkan 8.55. Saya kira saya kena berhenti sampai sekian ini dulu. Okey, saya
mohon untuk undur diri. Semoga Allah SWT terima ibadah kita dan ampunkan dosa kita sepanjang kesilapan kita melakukan kelas ini, menyempurnakan kelas ini. Dan saya minta maaf kepada semua sekiranya ada kesilapan teknikal yang saya lakukan, ucapan saya yang kurang menyenangkan. Dan terima kasihlah kerana anda sudi setia menunggu jam 7.30 pagi sehingga jam 9 pagi ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya terlupa, saya juga nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Surau Al-Akhyar, Taman Pelangi Indah kerana memberi ruang kepada saya untuk bersiaran menggunakan api, menggunakan elektrik untuk kipas dan api, dan ruang legar, ruang solat ini untuk saya bersiaran. Dan sedikit saya berkongsilah sebelum saya tutup, saya berkongsi sikit suasana dalam ruang legar ini. Ini ruang solat untuk wanita. Kita masuk, ini ruang legar, kipas besar, mihrab, ruang solat. InsyaAllah tempatnya memang menarik, nyaman. Saya selesa bersolat di sini. Setiap kali balik ke JB, saya selesa datang sini untuk solat. Dan insyaAllah saya akan datang lagi setiap kali saya balik ke kampung. Okey, itu sajalah perkongsian untuk hari ini. Semoga jumpa lagi pada hari Isnin nanti dengan sambungan ayat yang berikutnya. Setengah muka surat lagi. Dan kita akan visi pada sesi akhir nanti. Kalau buat sesi awal, saya bimbang nanti ganggu pada gambar. Saya akan buat sesi akhir. Okay, itu saja untuk hari ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.